السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسئوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, apabila Nabi menang perang dan Khaybar dibuka. Khaybar ni tempat di Madinah, dan dia menjadi kubu kuat Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah pada masa itu tertumpu di Khaybar. Ketiga-tiga suku Yahudi ini, Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah, tiga-tiga dia ada di Khaybar. Apabila Nabi SAW masuk ke Khaybar, Nabi menang dan Nabi menguasai Khaybar itu. Tiba-tiba Yahudi yang menduduki Khaybar ini, apabila Nabi menang membuka Khaybar, mereka bagi hadiah kepada Nabi seekor kambing panggang.
Kata hadis ni dia kata uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun. Dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing panggang. Nabi berjaya kuasai tempat depa, Nabi berjaya tawan tempat depa, depa bagi hadiah pula dekat Nabi kambing panggang seekor. Fiha summun. Tapi kata hadis ni dalam kambing panggang itu depa sudah letak racun. Ini kata Yahudi ni tuan-tuan, pada dulu sampai bila-bila. Kalau hak jahat ni dia jahat itulah. Depa bagi hadiah kambing panggang kepada Nabi seekor, depa buah racun dalam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma'u ilayya man kana hahuna min yahud. Nabi kata, tolong saya himpun semua orang Yahudi yang ada di Khaybar ni, aku nak jumpa. Nabi kata, kambing panggang yang mereka bubuh racun ni, mereka nak idang ke Nabi, mereka nak buat kianat dekat Nabi, mereka nak bagi Nabi ni mati kerana racun tu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pelihara Nabi. Nabi arahkan supaya semua Yahudi yang ada di Khaybar ni dihimpunkan di depan Nabi SAW. Fajumi'ulah. Hadis ni kata, maka dihimpunlah Yahudi ni semua. Panggil semua, mai berhimpun di depan Nabi. Faqala Nabi SAW, inni sa'ilukum an syai'in, fahal antum sadiqiyya anhu. Bila semua Yahudi dah ada depan Nabi, Nabi tanya mereka. Nabi kata, aku nak tanya hampa satu benda. Agak-agak hampa nak bercakap benar dah dekat aku. Nabi kata, aku nak tanya hampa satu perkara, agak-agak hampa nak bercakap betul dah dekat aku. Faqalu na'am. Yahudi kata, tentu. Tanyalah apa pun, kami tentu cakap betul. Qala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abukum. Nabi tanya Yahudi ini, pak hampa siapa? Nabi bagi satu soalan nak test mereka. Nak tengok yang kata Yahudi ini berjanji nak cakap betul, dia nak cakap betul ke tak? Nabi tanya Yahudi ini, man abukum, pak hampa siapa? Qalu fulan. Mereka pun bagi tahu satu nama. Bapa Yahudi ialah si Fulan. Mereka sebut satu nama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kazabtum. Nabi kata hampa bohong. Nabi kata janji, kata nak cakap betul. Satu soalan aku tanya, satu soalan yang cukup simple, yang kalau hampa jawab betul, hampa tak ada cedera tang mana pun. Kalau hampa jawab betul, bukan nak jadi bahaya apa pun dekat hampa, pun hampa bohong. Kot-kotlah soalan tu, kalau jawab boleh nak jadi bahaya kat mereka, maka mereka bohong. Tak apalah dah, soalan tu tak ada nak cedera apa pun dekat mereka, pun mereka bohong. Nabi kata, man abukum, pak hampa siapa? Mereka kata, pak kami ialah si Fulan. Nabi kata, kazabtum, bohong dah hampa ni. Bal abukum fulan. Nabi kata, pak hampa hak sebenarnya ialah si Fulan. Nabi sebut orang lain. Qalu sadaqta. Bila Nabi kata lagu tu, depa kata hang betul. Depa kata, ni yang kata Yahudi ni cukup dajjal depa ni. Jahat depa ni. Nila ni di United Nations, di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, isu yang terkini ni apa dia ni? Isu apa nama Palestin nak minta satu kawasan otonomi depa. Baru kemukakan permohonan itu di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, Perdana Menteri Israel terus jawab dia akan bangkang benda ni. Baru habaq kata nak memohon hak otonomi, baru sebut aja dia terus bagi tahu kata dia akan bangkang benda ni, dan dia akan pastikan Amerika guna veto dia untuk tolak permohonan Palestin ni. Itu dia dajjalnya depa ni sampai tak tahu. Yang kata Yahudi ni, oh jahat dia ni sepanjang zaman. Daripada ada dia sampailah kiamat, jahat dia ni.
Bila Nabi tanya, pak hampa siapa? Man abukum? Mereka bohong Nabi. Nabi kata, ish. Nabi kata, tadi janji, kata nak bercakap benar. Bohong juga hampa ni. Bila Nabi sebut, kata pak hampa yang sebenar ialah si Fulan, qalu sadaqta. Mereka kata, betul ya Muhammad. Hang memang betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal antum sadiqiyya an syai'in? Nabi tanya lagi. Nabi kata, baiklah. Aku nak tanya hampa soalan yang kedua. Agak-agak hampa boleh tak bercakap benar kat aku? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Dia kata dekat Nabi, tentu ya Abul Qasim. Kali ni kami cakap betul. Wa in kazabna arafta kazibana kama araftahu fi abina. Lagipun dia kata, kalau kami bohong pun hang nanti tahu. Macam mana tadi hang tanya kami siapa pak kami bohong hang tahu. Jadi maknanya kalau hang tanya lagi, kami bohong pun tak ada guna sebab hang tahu. Dia jawab macam ni dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum man ahlun nar. Nabi tanya depa, siapa ahli neraka? Soalan kedua Nabi tanya, man ahlun nar? Siapa ahli neraka? Qalu nakunu fiha yasira summa takhlufuna fiha. Depa kata ahli neraka kami, tapi kami masuk ni yasira, kami nanti masuk sat aja. Bila kami keluar, summa takhlufuna fiha, ampa ganti kami, ampalah nanti duduk lama dalam neraka. Kurang aja. Ni Yahudi. Nabi tanya soalan kedua. Nabi kata, man ahlun nar? Siapa yang akan jadi ahli neraka esok ni? Mereka jawab. Mereka kata apa? Ahli neraka kami akan masuk. Tapi yasira, kami nanti masuk sat aja. Tapi dia kata kena tahu, summa takhlufuna fiha. Lepas tu hampa orang Islam, orang yang ikut hang Muhammad akan ganti tempat kami dalam neraka, dan hampalah akan duduk terus. Depan Nabi dia cakap macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, celaka hampa, duduklah hampa selama-lama di neraka. Nabi kata dekat Yahudi ni, ikhsa'u fiha, celaka hampa duduklah selama-lama di dalam neraka tu. Wallahi la nakhlufukum fiha abada. Nabi kata, kami orang Islam, orang-orang yang menerima Allah sebagai Tuhan, yang menerima aku Nabi Muhammad ni sebagai Nabi akhir zaman, kami tidak akan masuk neraka selama-lama. Nabi kata begitu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Nabi kata, aku nak tanya hampa soalan last. Agak-agak hampa kali ni hampa bercakap benar tak dekat aku? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Depa jawab, tentu ya Abul Qasim, kami akan cakap benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Aku nak tanya hampa, hampakah yang letak racun di dalam kambing yang bagi kat aku ni? Itu yang Nabi nak tanyanya. Tanya dua hak mula tu, nak ambil lajar untuk nak tanya soalan sebenar. Kalau dalam bahasa orang putih, dia kata subject matter. Subject matter ni perkara hak sebenar nak tanya tu hak ni. Tanya dulu hak lain, nak tengok puak ni nak murung ke tak. Nabi kata, aku nak tanya apa soalan last. Agak-agak hampa benar dah, hampa nak bercakap benar dah dekat aku. Dia kata, na'am ya Abul Qasim. Baik, Nabi kata, hal ja'altum fi hadhihi sya' summan? Hampakah yang letak racun di dalam kambing panggang yang bagi kat aku ni? Qalu na'am. Oh, cakap betul. Dia kata, ya, kami letak. Oh, tuan-tuan, boleh tak kita songai buta apa ni? Dia jawab dekat Nabi, na'am, ya, kami letak racun dalam kambing tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya depa, ma hamalakum ala dhalik? Nabi kata, awak yang buat macam tu. Nabi tanya depa, awak yang pibuh racun dalam makanan hak nak bagi ke aku. Aku buat salah apa kat hangpa? Seolah-olahnya Nabi nak tanya macam tu.
Dan aku tak kena tang mana dengan hampa ni. Harta hampa aku ada curi ke? Rumah tangga hampa aku pergi perlai ke? Anak bini hampa aku pergi perosak ke? Apakah satu hak hampa yang aku ceroboh? Apa satu jahat yang aku dah buat dekat hampa, yang hampa sampai buh racun dalam makanan nak bunuh aku ni? Nabi tanya kepada Yahudi ini, ma hamalakum ala dhalik? Apa hal yang hampa pergi buat kat aku macam ni? Ni Yahudi ada lah ni tuan-tuan, mereka asal tak ada negeri. Yahudi yang duduk di bumi Palestin ni asal mereka tak ada negeri. Mereka main menempel, mereka main menumpang, mereka main tumpang duduk di atas bumi Arab Palestin ni. Dia main tumpang duduk, dia jadi pokok dedalu. Asal-asal tumpang, akhirnya pokok dia tumpang tu mati, dia jadi pokok tu rumah dia. Bangsa Yahudi ni, yang kata Zionis ni, yang kata jahat ni, dia sampai tahap ni. Apa dia heran dengan orang Islam ni? Kalau tok nenek dia dulu tak heran ke Nabi? Apa dia heran kat kita ni? Kalau keturunan dia dulu memusuhi, bahkan nak bunuh Nabi. Apa dia kata? Bila Nabi SAW tanya, awak yang hampa buat macam ni? Qalu, jawab Yahudi, aradna in kunta kaziban nastarih. Dia kata, kalaulah sekiranya hang bohong kami, hang sebenarnya bukan Nabi, hang mai bohong kami kata hang Nabi, kami bagi racun, hang tentu mati dengan racun ni. Nastarih, lega kami hang tak ada atas dunia ni. Kalau hang mati, kami lega. Hang ada ni leceh. Hang ada ni menyusahkan kami. Hang ada ni mengganggu semua agenda kami. Kami racun dalam makanan tu. Kalau sekiranya hang bukan Nabi, hang makan, hang nanti mati. Kalau hang dah mati, hang tak ada, senang kerja kami. Dia kata, wa in kuntan nabiyan, tapi kalau betul hang Nabi, lam yadurruk, hang tak akan dimudaratkan dengan racun ni, pasal Tuhan pelihara. Maksud dia apa dia? Akhirnya dia tahu, kata Nabi Muhammad itu Nabi. Baik, lepas dia tahu, dia beriman tak dengan Nabi? Ada juga. Tak juga. Tapi dia tahu, kata ini betul Nabi. Tapi tang dia tak terima Nabi sebagai Nabi. Itulah Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Nabi kena macam tu, nak heran apa ke kita hari ini? Kalau kita tengok dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbaru ala adhan yasma'u min Allah azza wa jal, innahu yushraku bih wa yuj'alu lahu walad wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la ahada asbar ala adhan yasma'. Nabi kata tak ada seorang daripada kalangan manusia baik, daripada kalangan apa baik, yang lebih sabar daripada apa yang orang kata ke dia. Nabi Muhammad kata, hampa nak cari satu orang yang cukup sabar. Orang kata apa pun sabar. Oh, kita kalau orang kata, tuan-tuan, merah cuping telinga ni, lompat pi jadi, nak jadi apa pun jadilah, tang kita bergomoi lah. Nabi kata apa? La ahada asbar ala adhan yasma'u. Hampa nak cari satu orang yang cukup sabar. Orang katalah, sakitilah hati dia macam mana pun, dia sabar. Tak ada yang lebih sabar minallahi azza wa jal. Nabi kata daripada Allah azza wa jal. Nabi itu cukup sabar dah. Nabi kata apa? Allah lagi sabar. Allah subhanahu wa ta'ala, oi, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak apa-apa, kun fayakun. Dia kata kun fayakun. Jadi,
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh sabak ni dengan manusia, dengan makhluk dia buat, kemudian dia buat karut dekat dia balik, dia boleh sabak, dia biar. Apa yang manusia tak buat dekat Tuhan hari ni? Ni 2-3 hari ni hukum Tuhan dia buat main-main. Oh, dahsyat tuan. Tak reti duk dia. Hak reti tolong bagi penjelasan. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ni, jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam pun tak faham lagi. Sepatutnya apa? Sepatutnya TV ni tiap-tiap hari terang tentang hukum Islam ni. Hari-hari terang. Tuan-tuan, saya tanya satu aja. Tadi saya sembang dengan kawan bukan Islam. Dia bertanya, dia kata, "Ustaz ni apa hal ni cerita?" Saya kata lah macam ni. Saya tanya you satu benda. You kerja susah payah siang malam, kerja cari duit. Dapat duit, nak dapat duit tu punya susah. Dapat duit, balik simpan di rumah elok-elok, kawak masuk curi duit tu. You rasa macam mana? Oh, mana boleh dia kata? Inilah undang-undang. Dia nak menjaga kita yang tak bersalah ni, dan dia nak menghukum orang yang bersalah. Kalau kita orang yang tak bersalah, duduk tak setuju dengan undang-undang ni, pasal apa? Simple aja. Saya kata, you ada isteri, you ada anak perempuan, you ada mak, you ada kakak, you ada adik perempuan. You mau tak kalau main satu orang jahat pergi rogol depan ni semua? You mau tak? You pergi kerja, balik-balik di rumah tengok bini kena rogol, rumah kalang pukang habis semua. You nak kata apa? You kata you akan cari orang yang buat kerja ni, kalau dapat, tak tahulah apa nak jadi. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala nak jaga benda ni. Kalau satu orang main menceroboh rumah kita, dia buat macam tu kepada anak bini kita, kepada keluarga kita, kepada kita, mesti marah punya. Bahkan kita bila marah, kita nak buat lebih daripada hak Tuhan suruh buat. Kalau Tuhan kata orang curi potong tangan, kita apa nak pergi bunuh? Pasal apa? Pasal curi duit kita 20,000. Oh, kita kata 20,000 tu kita nak pergi bunuh dia. No, Tuhan kata jangan sampai bunuh. Kerat tangan dia aja. Kerat tangan tu hukuman kepada dia dan pengajaran ke orang lain. Lebih penting daripada tu apa dia? Lebih penting daripada tu ialah apabila kita laksanakan perintah Allah, Allah jaga negeri kita. Itu yang lebih penting. Kita boleh buat hukuman yang lagi teruk daripada tu, kerat habis semua. Boleh. Tapi Allah tak suruh macam tu. Bila kita buat benda hak Allah tak suruh, Allah tak jaga. Tapi bila kita buat benda hak Allah suruh, Allah jaga. Bila kita terang macam tu dekat mereka, mereka tahu. Jadi undang-undang ni digubal dan dibuat untuk kebaikan. Tu saya bercakap pasal hukum Quran, hukum. Tu saya bercakap pasal hukum dunia aja. Traffic light tu, itu peraturan. Traffic light tu, itu peraturan. Kalau sekiranya orang langgar peraturan yang dibuat di atas dunia ni, dia tak patuh kepada traffic light, lampu merah dia jalan, pertebang kata aksiden, hak kena langgar mati anak kita. Kita nanti kata apa? Kita marah kepada orang yang langgar lampu merah ni. Pasal apa? Pasal dia langgar lampu merah, anak kita terkorban. Kita marah. Itu baru langgar lampu merah. Belum lagi dia langgar masuk rumah kita, belum dia samun duit ringgit kita, belum dia buat tak senonoh lebih kurang kepada ahli keluarga kita. Undang-undang diperkenalkan untuk nak menjaga orang yang tak bersalah. Maka siapa juga yang dia nak hidup secara betul dan tak mau buat salah, mesti kena sokong undang-undang. Apatah lagi undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple explanation. Kita habang macam tu. Sepatutnya apa? TV tiap-tiap malam kena keluar. Ambil 1 jam ke, setengah jam ke, terang tentang benda ni. Terang bagi, bukan saja orang bukan Islam. Orang Islam pun tak faham. Mereka pun nak kena faham. Oh, tengok. Hari ni kita pergi pegang satu orang Islam, kita tanya dia, ni kalau laksana hukum Islam, kita kata, kalau laksana hukum Islam, adakah hukum Islam ini akan terlaksana ke atas orang bukan Islam? Kita tanya orang Islam, dia pun tak tahu jawab. Dia pun tak tahu jawab. Dia tak tahu, dak kot dia dah. Kod saja. Hak betulnya macam mana? Dia pun tak tahu. Pasal apa? Pasal dia pun tak jelas tentang hukum Islam.
Maka perlunya ada satu siri penjelasan terang bagi orang faham. Bila orang faham, tak ada masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dia kata apa? Dia kata la ahada asbaru ala adan yasma'u. Tak ada seorang yang lebih sabar atas apa-apa yang orang kata tak elok ke dia. Minallahi azza wa jal, berbanding dengan Allah. Allah ni Nabi kata cukup sabar. Innahu yushraku bih. Nabi kata manusia syirikkan dia. Dia buat kita syirikkan dia. Saya selalu buat contoh apa? Kita ada isteri kita menduakan kita. Tak boleh nak bayang kita nak jadi apa. Kita suami ada isteri menduakan kita. Hilang telinga ni. Inikah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat manusia, dia bagi rezeki dekat manusia, dia bagi segala-galanya dekat manusia. Tiba-tiba manusia menduakan dia, manusia syirikkan dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sabar. Berapa banyak orang yang syirikkan dia dalam dunia ni. Allah bagi dia hidup juga, Allah bagi rezeki juga dekat dia, Allah bagi sihat juga dekat dia, Allah bagi senang hidup juga dekat dia, Allah bagi semua dekat dia, padahal dia syirikkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata cukup sabar. Wa yuj'alu lahu walad. Sebahagian manusia yang Allah buat dia di atas dunia ni, dia kata Allah ada Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan ni ada anak, dia kata. Nasrani, dia kata Tuhan ada anak. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun dalam Quran, dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Tak ada siapa dah dengan dia. Dia tak ada isteri, dia tak ada anak, dia tak ada adik-beradik, dia tak ada apa. Allahu ahad. Allah esa. Manusia hak dia buat ni kata apa? Kata dia ada anak. Tuhan sabar. Tuhan sabar. Cuba kita manusia tengok orang main abang kata ustaz, ni anak ustaz hak duduk di Kuala Kangsar tu, terkejut kita. Mereka mana pula anak saya Kuala Kangsar, mereka mana pula saya bini seorang ni aja. Dia kata anak ustaz tu. Nak pakai cari mata, nak gantung cari telinga tak jumpa. Terkejut. Orang kata kita ada anak seorang lagi, tahu mana? Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kata dia ada anak, dia sabar. Dia boleh sabar dengan apa yang orang kata. Berapa juta manusia yang mengatakan dia ada anak. Dia bagi dekat mereka hidup, dia bagi dekat mereka kesihatan, dia bagi dekat mereka RM2, dia bagi dekat mereka hidup macam biasa, bahkan mewah pula lagi. Allah ni Nabi kata apa? Dia cukup sabar. Nabi kata apa? Wa huwa yu'afihim. Bukan setakat manusia yang buat macam-macam dekat dia ni, dia biar dekat mereka, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yu'afihim, bagi afiat pula dekat mereka. Mereka kapiang dengan Allah, tapi mereka hidup sihat walafiat, tak ada masalah. Tu dia Tuhan punya layan mereka. Wa yadfa'u anhum. Kalau nak main malapetaka susah, Tuhan simpangkan daripada mereka. Padahal mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak main malapetaka, Tuhan simpangkan daripada mereka. Wa yarzuquhum. Bahkan Nabi kata Allah bagi rezeki pula dekat mereka, hidup senang lenang di atas dunia. Nabi kata tidak ada satu orang di atas dunia ni yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan apa tuan-tuan? Kalau Nabi sabar dengan apa yang kena ke dia, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sabar atas kerana hamba yang dia buat di atas dunia ni, siapalah kita ni yang kita sampai hilang sabar apabila kena satu-satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita.